Okay, sekejap Okay, kita go through first topic ni Islam dan iman. Okay, ni macam tadi Ana katakan, ini akan datang dalam first question ataupun second question. Okay, kadang-kadang dia keluar, kadang tak keluar. Depends lah, tengok mood apa nama dia? Siapa nama dia punya group? Tak tahulah, tak ingat lah. Tapi orang-orang yang set paper lah senang kata. Okay, orang yang set paper ni usually diorang akan masukkan Islam dan iman ni dalam first question ataupun second question. Okay, kadang-kadang diorang tak keluarkan langsung. Tapi kita go through insyaAllah. Okay, so basically Islam dan iman, kita nak tahu apakah takrif Islam, iman dan ihsan. Okay, so makna Islam adalah menundukkan kepada Allah dan mentaati dengan khudu'. Okay, Islam ni maksud dia adalah submission. Nah, kita tahu kan, selalu orang translate Islam is submission. So, kita menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaatinya dengan khudu'. So, ni adalah takrif Islam. Okay, iman pula adalah ikrar dengan lisan, percaya dengan hati dan amal dengan anggota badan. So, tiga perkara kan, lisan, hati, amal. Ataupun dalam masalah kita cakap apa al-iqrar tasdiq bil janan wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan kan, ataupun tasdiq bil qalb ataupun iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Itu bahasa Arab lah, tapi dalam bahasa Melayu kita ikrar dengan lidah, kita percaya dengan hati, kita amalkan apa yang kita percaya. So tu takrif iman. Okay, and then next kita ada dalil. Okay, tak apa Okay, sebelum tu, okay, kita tengok slide ni. Okay, kenapa takrif ni penting? Sebab usually diorang akan suruh kita bezakan. Apa beza Islam dengan iman? Pada asalnya, Islam dan iman ni sebenarnya adalah seerti. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka sunnah Nabi SAW, penggunaan perkataan Islam dan iman adalah synonymous ataupun seerti. Okay, bila Islam keluar, iman termasuk. Bila iman keluar, Islam termasuk. Tapi dalam konteks bila ada perbezaan, maksudnya disebutkan Islam dan iman pada konteks yang sama. Okey, contohlah dalam surah Al-Hujurat ada satu ayat Allah SWT kata qalatil a'rabu amanna, telah berkata orang-orang Arab kami percaya kan. Lepas tu Allah SWT kata apa? Walakin lam tu'minu, walakin qulu aslamna, korang belum percaya lagi, belum lagi, iman belum masuk dalam hati kamu, tapi katakanlah Islam ataupun aku masuk Islam. So dalam konteks ayat ni Allah sebutkan Islam dengan iman pada ayat yang sama ataupun konteks yang sama. Kalau kedua mustalahat ini ataupun dua perkataan ini digunakan dalam konteks yang sama, maka barulah kita katakan Islam ni maksudnya yang ni, menundukkan kepada Allah dan mentaati dengan khudu'. Dalam konteks ini juga iman itu adalah ikrar dengan lisan, percaya dengan hati dan amal dengan anggota. Tapi kalau dia berpisah, contohnya Allah SWT kata innad dina indallahil Islam kan, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah SWT itu adalah Islam. So bila kita kata Islam tu, dia termasuk iman, termasuk ihsan, termasuk makna Islam sendiri, agama Allah SWT. So Ana ulang lagi sekali, Islam dengan iman ni pada asalnya adalah seerti ataupun synonymous, tapi kalau mereka disaingkan, kalau mereka ada dalam konteks yang sama, dalam satu paragraf yang sama, satu ayat yang sama, makanya kedua-duanya mempunyai maksud yang tersendiri. Islam tu maksudnya adalah inilah, menunduk kepada Allah, ataupun kita katakan masuk agama Islam. Iman itu adalah kepercayaan, ikrar dengan lisan dan amal dengan anggota badan. Okay? Okay, ni basically dalil. Okay, dalil rukun iman. Okay, ni senanglah, korang boleh baca sendiri. Ni dalil daripada hadis Nabi SAW. Kita katakan sebagai hadis Jibril kan. Ni yang hadis kedua dalam hadis 40, yang hadis 40 Imam Nawawi. Hadis Jibril yang kita panggil, dan dalam cerita tu kan Jibril tanya Nabi kan SAW, akhbirni anil iman, kau bilang aku apa tu iman. Dan antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ni dalil iman atau dalil rukun iman daripada hadis Nabi SAW. Okay, ni pun sama juga dalil rukun Islam dari hadis yang sama juga, yang bawah tu hadis Jibril, yang atas ni hadis lagi satu, hadis ketiga dalam hadis 40 kan, bunyal Islamu ala khams kan. Ni hadis ketiga dalam hadis 40. Yang interestingnya, ni mungkin nak share lah faedah sikit. Yang interestingnya, hadis kedua kan hadis Jibril kan. Hadis kedua ni diriwayatkan oleh Umar bin Khattab kan. Kalau siapa hafal hadis 40 ataupun baca hadis 40, hadis kedua hadis Jibril ni diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis ketiga bunyal Islam ala khams ni diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab, iaitu Abdullah bin Umar. So cool lah kan. Bapa riwayatkan hadis kedua, anak riwayatkan hadis ketiga, Abdullah bin Umar. Okay, bunyal Islam ala khams. Okay, antara soalan-soalan A-level juga keluar adalah pembatal iman kan. Apakah pembatal-pembatal iman dalam Islam? Okay, so selalunya diorang suruh kita list down. So macam inilah.
Tapi jangan list down macam ini kan. Jangan tulis one syirik tu mengingkari 3 sihir. Tu confirm failnya lah. Tapi bila kita list down, kita at least adakan sedikit penjelasan. Okay, let's say kat sini 9 kan. Okay, tak payahlah letak semua 9. Mungkin 5 atau 6 dah cukup. Okay, let's say satu paragraf korang letak 3. Kan, antara pembatal iman adalah syirik. Okay, dalilnya adalah sekian. Kenapa syirik ni batalkan iman? Okay, dan yang kedua adalah mengingkari. Maklum nanti bidarurah. Okay, maksudnya mengingkari sesuatu yang diterima oleh semua orang Islam. Contohnya, arak itu adalah haram. Semua orang Islam sepakat bahawasanya arak itu adalah haram. Barang siapa yang mengingkari arak itu bukan haram, maka dia telah kafir ataupun telah batal imannya. Okay, yang ketiga sihir, dalil. Okay, so isi kita first paragraph atau second paragraph tu kita letak 3, and then the following paragraph 3 lagi. Okay, telik menelik, mengingkari Quran dan Sunnah, murtad. Okay, kalau kita nak tambah lagi mungkin 7, 8, 9, yang nombor 7, 8, 9 ni kita menjadikan one more paragraph. So total isi kita ada berapa? 3 paragraph. Okay, tu kalau korang nak letak semua lah. Kalau korang rasa nak letak sikit je pun boleh je. Dan korang just expand sikit penjelasan tu. Okay, kita go through Antara perkara yang membatalkan iman adalah syirik. Okay, ni jelas. Apakah dalilnya? Allah SWT berkata dalam surah Nisa, kan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan sesiapa yang mensyirikkannya, tapi mengampunkan apa yang selain daripada syirik lah, dosa-dosa lain. Okay, ni pun taktik juga. Kalau lah let's say korang tak hafal dalil dia, cuba untuk datangkan terjemahannya. Okay, try. Better letak terjemahan daripada tak letak dalil langsung. Okay. Tapi bila korang tak dalil tu, make sure korang macam give an indication yang korang tak hafal lah. Jangan tercakap Allah SWT berfirman, korang main letak sembarang je. Padahal bukan, ni salah pun terjemahan dia. Okay, korang boleh just cakap, okay, dalam sebuah ayat Quran yang maknanya ataupun maksudnya begini. Okay, macam itu. Let's say lah kalau korang tak hafal. So korang tulis ikut makna. Okay, riwayat bil makna. Sama juga hadis. Dan disebutkan dalam sebuah hadis yang maksudnya ataupun intinya sekian. Okay, jangan tiba-tiba kalau Nabi SAW, korang meletak korangnya own isi. Padahal korang tak ingat dia punya full hadis, korang tak translation dia, tapi translation dia pun salah-salah. Kan, jangan. Okay, kalau ada orang tahu, especially ayat Quran lah, especially kan. Contoh ayat Quran dia jelas, inna din indallahil Islam kan. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu, di sisi Allah itu Islam. Okay, soalan, perlu translation ke tak? Kalau ada time boleh letak. Okay, dia ada dua-dua lah. Kalau Ana usually Ana akan letak dua-dua. Okay, tapi kau tengoklah dalil apa. Kalau dalil dia panjang memang tak perlulah. Okay, kita letak bahasa Arab je. Ataupun nak selamat letak bahasa Melayu je, lagi senang. Atau taktik tadi lah nak katakan, terus tak payah quote, just cakap dalam ayat yang maksudnya atau intinya sekian, atau dalam hadis yang maksudnya dan intinya sekian. Tu senang nak cabut lah. So kita tak directly quote the hadis, kita quote makna dia. At least sekurang-kurangnya ada dalil. Daripada kita tak letak dalil langsung, kita wasted markah, kan lebih baik kita letak dalil. Tu antara life hack ataupun cara lah. Okay, so syirik. Syirik senang lah. Okay, kedua, mengingkari maklum nanti bidarurah, mengingkari sesuatu yang setiap orang Islam harus percaya. Okay, ketiga sihir. Sihir pun senang kan, sihir. Sihir tu adalah kufur. Okay, nombor 4, telik menelik. Kan ada hadis-hadis Nabi pasal telik menelik. Okay, mengingkari Quran dan Sunnah, murtad, mendakwa diri mempunyai ilmu ghaib. Ini semua saya rasa kuat jelas lah untuk antum. Cuma antum perlu ingat dan cari dalil. And okay, ingat dalil satu cukup lah. Satu cukup. Satu dalil, penjelasan. Okay, let's say syirik. Syirik tu apa? Dalil, penjelasan. Okay. Nombor 2, sihir. Sihir tu apa? Dalil, penjelasan. Macam itulah. Okay. So ni pembatal Islam. Okay. Ni tak salah Ana keluar 2017. Tapi tak keluar lagi lah lepas tu. Tapi just for ni. Okay. InsyaAllah kalau keluar korang dah boleh tahulah apa nak tulis.